Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 650. Antara paparan utama. Kabinet Perikatan Nasional tiada hala tuju. Amanah. Ejekan terhadap Pakatan Harapan kembali kepada pengejek. Menteri Alam Sekitar yang pelik. Rasuah bukan hanya wang ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya senarai jemaah Menteri Kerajaan Perikatan Nasional diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kabinet Perikatan Nasional mengandungi 32 portfolio berbanding dengan Pakatan Harapan 27 portfolio. Keseluruhannya terdapat 70 jawatan termasuk Perdana Menteri berbanding hanya 55 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Dari segi pembahagian jawatan mengikut parti, Parti Bersatu 11 jawatan, UMNO 9 jawatan, GPS 3, PAS 3, MCA 2, PBS 1 dan MIC 1. Dua individu profesional turut dilantik sebagai senator untuk menjawat portfolio Menteri Keuangan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Tidak nampak ada faktor wow dalam pelantikan yang diumumkan. Justru ia tetap dipandang sinis oleh pemimpin Pakatan Harapan. Menurut Khalid Samad, Pengarah Komunikasi Amanah, kabinet yang dibentuk oleh Muhyiddin Yassin adalah kabinet kerajaan pintu belakang. Beliau berkata ia sebuah kerajaan yang menafikan pilihan rakyat secara tidak berakhlak dan tidak bermoral. Ini kerana rakyat telah memilih Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau mengulangi kenyataan mempertikai jumlah ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional yang dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kesahihan jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan ini masih dipertikai. Oleh itu, kesahihan kerajaan dari segi undang-undang tetap diragui. Ianya perlu diuji di parlimen melalui usul undi tidak percaya dengan kadar seberapa segera, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, barisan kabinet yang dibentuk jelas bertujuan memuaskan kehendak parti-parti yang menyertai usaha pakatan ini dengan diwujudkan jumlah menteri dan timbalan menteri ramai. Kata Khalid, 70 jawatan yang diwujudkan menunjukkan ia kabinet yang semuanya mendapat habuan. Kabinet ini juga tiada hala tuju dan dasar yang jelas yang ingin diperjuangkan selain untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan menjadi kerajaan. Tiada apa-apa manifesto yang memandu kabinet ini. Kerajaan yang ditubuhkan ini akan menjadi kerajaan yang diperalat kleptokrat dan pengkhianat. Ia akan merongkai kembali apa sahaja kebaikan yang telah dilaksanakan Pakatan Harapan sebelum ini, tegasnya. Perlantikan dua individu profesional walaupun satu kelainan, ia hanya memaparkan kelemahan kepakaran di kalangan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Mereka bercakap tentang pemulihan keuangan negara, tetapi mereka sendiri tiada ahli parlimen yang mereka percayai untuk memimpin dalam bidang tersebut. PAS yang menjadi ahli gabungan Perikatan Nasional sering mendabik dada, mengkafirkan pihak lain yang bukan ahli PAS, tetapi tidak mendapat kepercayaan untuk memegang jawatan menteri dalam hal ehwal agama. Kelakar. Namun apa yang menarik dalam kabinet ini ada pemimpin utama parti tidak mendapat sebarang jawatan. Ini termasuk Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan yang sama tidak berlaku kepada parti komponen lain. Adakah ia pendekatan baharu yang menunjukkan Islam sedang didaulatkan? Mungkin pendekatan ini yang dimaksudkan oleh Presiden PAS apabila beliau berkata, maka PAS beristiqamah memilih pendekatan demokrasi bersama konsep Islam dengan penekanan sifat adalah keadilan dan bai'ah dalam fikah politik Islam, katanya dalam satu kenyataan di Harakah Daily.
Aneh, bagaimana pemimpin parti boleh berkata ia memilih pendekatan demokrasi sedangkan ia mendapat kuasa melalui pintu belakang? Mungkinkah kita perlu memberi takrifan baharu maksud demokrasi? Benarlah seperti yang disebut oleh hadis sahih yang meminta supaya kita sentiasa menutup keaiban sendiri dan orang lain. Ini kerana Allah akan membalas dengan membuka aibnya, ada kalanya ia terbuka belum sampai di akhirat. Apa yang dibangkitkan oleh Ketua Wanita Amanah Nasional Awan, Senator Aiman Atira Al-Jundi amat relevan untuk kita fikirkan. Beliau menyebut mengenai beberapa siri ejekan yang dilakukan terhadap Pakatan Harapan oleh pihak tertentu yang jelas menyokong UMNO dan PAS. Sebelum ini marah dan ejek Pakatan Harapan sebab nak buat kereta terbang. Nah, sekarang Menteri Terbabit pun sudah berada dalam Perikatan Nasional dan kini menjadi Menteri Tugas-Tugas Khas, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Rizwan Yusof. Aiman juga membangkitkan mengenai Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah yang dikecam kerana kononnya tidak hormat Raja Melayu, Hak Istimewa Melayu dan Bumiputera terancam dengan sebab hendak meratifikasi ISET dan Statut Rom. Sekarang ini, Menteri Luar Negeri yang bertanggungjawab dalam hal ini sudah selamat terjun ke kapal Perikatan Nasional dan sekali lagi dilantik menjadi menteri, ujar Aiman. Mungkin dosa beliau sudah disucikan. Kata Aiman lagi sebelum ini marah Pakatan Harapan sebab tak pandai jaga ekonomi dan tak buat apa-apa untuk ringankan beban kos hidup rakyat. Nah, sekarang ini Menteri Hal Ehwal Ekonomi sudah selamat menjadi Menteri Kanan dan gembira bersama Perikatan Nasional. Nampaknya individu yang mereka keji kini berada di kalangan mereka. Sebab itulah Islam melarang kita daripada buruk sangka atau sengaja mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Sesungguhnya ia perbuatan yang jijik sama seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. PAS pula sering menasihati supaya kita tidak mengikut kaedah Machiavelli yang dikatakan menghalalkan sebarang tindakan demi mencapai matlamat. Namun itulah yang dilakukan oleh PAS kini apabila ia turut bersama pengkhianat untuk menjatuhkan kerajaan yang sah dipilih oleh rakyat secara demokrasi pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Justru Jom Channel ingin memetik kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang diterbitkan dalam laman berita pas.org.my pada 12 Januari 2019. Kaedah matlamat menghalalkan cara, the ends justifies the means, kerap dikaitkan dengan cetusan oleh Machiavelli di dalam The Prince, karyanya mengenai pentadbiran negara, bahawa kesesuaian sepatutnya menjadi asas apa sahaja tindakan walaupun ia salah dan berdosa. Apa sahaja boleh dilakukan sama ada ia dari dosa kecil sehingga sebesar-besarnya demi mencapai matlamat dan cita-citanya. Begitu hodohnya kaedah Machiavelli seperti yang dihurai sendiri oleh Presiden PAS. Bagaimanapun, itulah yang dilakukan oleh PAS demi mendapat kuasa melalui pintu belakang. Parti itu tanpa malu bersekongkol dengan UMNO yang pemimpinnya masih belum bersih daripada pelbagai dakwaan rasuah dan penyelewengan serta bersatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang khianat kepada Pakatan Harapan. Justru Jom Channel dengan rendah hati memohon ahli PAS memikirkan kembali ayat Quran yang digunakan oleh Presiden PAS dalam huraiannya tentang keburukan kaedah Machiavelli. Firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 6 hingga 8 maksudnya, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Bagaimanapun, PAS boleh berkata dengan bangganya bahawa mereka hendak menyelamatkan negara, sedangkan kaedah yang mereka gunakan melanggar apa yang mereka kata bercanggah dengan ajaran Islam. Jawablah dengan jujur. Belum apa-apa, aktivis alam sekitar dilaporkan sudah meluahkan kebimbangan terhadap pelantikan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai Menteri Alam Sekitar yang baharu. Presiden Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam, PERKA, Sharifah Sabrina Syed Akil berkata, pihaknya berasa was-was dengan kerja dan perancangan pemimpin parti Islam itu dalam menerajui kementerian berkenaan. Tengok di Kelantan, teruk hutan sudah hancur dan komuniti orang asli merana, katanya lapor Free Malaysia Today.
Sharifah Sabrina bagaimanapun berkata, beliau tetap mengharapkan yang terbaik daripada Tuan Ibrahim, terutama sekali melibatkan pindaan undang-undang berkaitan alam sekitar dan pembalakan. Harapnya beliau boleh membuka pintu perbincangan untuk NGO seperti kami dan bekerjasama untuk masa depan alam sekitar yang lebih baik, katanya seperti dipetik. Free Malaysia Today juga memetik Shakila Zain dari Persatuan Aktivis Sahabat Alam Sekitar sebagai berkata, beliau masih terkejut dan tidak percaya dengan lantikan tersebut selain menyifatkannya sebagai hari malang buat Malaysia. Beliau tidak boleh menjaga negerinya sendiri, katanya. Bagaimanapun, Tuan Ibrahim menyifatkan pelantikannya itu sebagai satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu digalas dengan baik. Timbalan Presiden PAS yang juga ahli Parlimen Kubang Kerian itu berjanji akan menggalas tugas itu dengan baik sejajar dengan kepercayaan yang diberikan Muhyiddin kepadanya. Terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memberi kepercayaan untuk saya menggalas tanggungjawab ini dan juga mengucapkan tahniah kepadanya atas pembentukan Kabinet baharu. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan saya akan melakukan yang terbaik serta sedaya upaya memenuhi tugas sebagai Menteri Alam Sekitar, katanya lapor bernama. Jika pembentukan Kementerian Alam Sekitar untuk menjadikan penjagaan alam sekitar yang patuhi syariah, maka ia harus dialu-alukan. Ini kerana mengurus alam sekitar bukan satu kerja yang mudah. Ia memerlukan pengetahuan sains antaranya geologi, biologi, kimia dan ekologi. Beliau harus bertanggungjawab terhadap isu-isu pencemaran, pengurusan dan pengeluaran sisa berjadual, sisa kilang dan industri, sisa plastik komersial, bahan kimia terkawal, kualiti udara, jerebu, isu perubahan iklim, penilaian impak alam sekitar, kitar semula dan lain-lain. Maknanya Tuan Ibrahim harus mengawasi masalah pencemaran Sungai Kim Kim sebagai contoh atau masalah pencemaran yang mungkin dihasilkan oleh kilang-kilang termasuk linas. Namun disebabkan sudah ada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, beliau mungkin boleh bekerjasama dengan Khairi Jamaluddin. Apa yang pelik? Selama ini, Yeo Bee Yin yang menerajui Kementerian Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC dengan penuh dedikasi dan cemerlang dengan timbalannya Isna Raisah Munirah Majlis. Kedua-dua mereka berkelulusan kejuruteraan. Kita tunggu bagaimana Tuan Ibrahim menguruskan hal-hal berkaitan dengan alam sekitar di negara kita setelah memasuki kerajaan ikut pintu belakang. Untuk rekod, Tuan Ibrahim tidak memiliki ijazah kejuruteraan seperti Bee Yin dan Isna Raisah maupun kepakaran dalam bidang sains. Jangan sampai dikritik kementerian yang ditakbir urus oleh dua wanita besi Pakatan Harapan ini dipecahkan sebab hendak memberi ahli Parlimen PAS kedudukan sebagai menteri dalam kabinet hasil ghanimah pintu belakang. Tahniah kepada Yeo Bee Yin dan Isna Raisah Munirah Majlis. Transparency International Malaysia (TIM) dilaporkan mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana tidak memilih anggota kabinet dalam kalangan ahli politik yang sedang dibicarakan atau mereka yang disyaki terbabit dengan rasuah. Presiden TIM Muhammad Muhan dipetik Free Malaysia Today sebagai berkata, beliau mahu melihat lebih ramai teknokrat dilantik ke dalam kabinet kerana ia boleh meningkatkan kepercayaan orang awam. Bagaimanapun, kita harus memberi mereka peluang untuk bekerja dan mencapai objektif kementerian masing-masing selain memaklumkan KPI mereka secara telus, katanya kepada Free Malaysia Today. Muhammad dipetik mengingatkan anggota kabinet supaya melaksanakan tugas mereka secara bersungguh-sungguh, jujur, berintegriti dan profesional. Kemarin, pelbagai media melaporkan Muhyiddin berkata ahli kabinetnya ditapis oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan polis bagi memastikan pentadbirannya diisi dengan individu yang berintegriti. Hairan, mengapakah Presiden Transparency International Malaysia tidak mengecam rampasan kuasa melalui pintu belakang yang dilakukan oleh gerombolan yang menamakan diri mereka Perikatan Nasional? Adakah perbuatan merampas kuasa itu bukan sebesar-besar rasuah? Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab al-rishwah dan ianya disebut dalam Al-Quran sebagai satu perbuatan jahat. Ahli intelektual tersohor Syed Hussein Alatas dalam buku Rasuah, Sifat, Sebab dan Fungsi menyatakan inti rasuah adalah penyalahgunaan kepercayaan demi kepentingan peribadi. Dalam buku beliau The Sociology of Corruption yang terbit
pada tahun 1968 di Singapura. Antara ciri utama rasuah ialah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Tidakkah ahli parlimen yang melompat keluar daripada parti sehingga menyebabkan kerajaan yang sah tumbang sebagai telah melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan? Muhyiddin dikatakan berpegang pada prinsip kerajaan berintegriti dengan tidak memegang portfolio Menteri Keuangan sebagaimana amalan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Beliau kemudiannya melantik Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang bukan dari latar belakang politik sebagai Menteri Keuangan yang baharu. Jom Channel tidak berminat bercakap tentang apa-apa hubungan kekeluargaan antara Muhyiddin dan Menteri Keuangan ini yang tular di media sosial. Apa yang penting dan harus dipersoalkan ialah bagaimana Muhyiddin mahu menjadikan kabinetnya berintegriti apabila satu ciri utama rasuah iaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan telah gagal dipenuhi. Presiden Amanah Muhammad Sabu dalam ceramahnya menyebut bahawa mana-mana wakil rakyat Pakatan Harapan yang khianat sehingga boleh dijual beli sebagai pelacur dan tidak mempunyai maruah. Ahli Parlimen Kota Raja menyifatkan wakil rakyat yang boleh dijual beli mereka seperti pelacur yang tidak ada maruah dan tidak ada digniti. Mereka boleh menyokong mana-mana parti tanpa mengambil kira mandat rakyat. Muhammad berkata wakil rakyat diniagakan dalam pasaran terbuka. Pembina tertinggi mengambil wakil rakyat tersebut tanpa menghormati mandat diberikan rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Beliau berkata demikian dalam jelajah harapan Melaka di Pejabat Keadilan Negeri di Durian Tunggal, Melaka baru-baru ini. Berdasarkan kenyataan Muhammad Sabu, satu pengkhianatan terhadap kepercayaan telah berlaku. Bila wakil rakyat boleh dijual beli macam pelacur. Tak ada maruah. Tak ada digniti. Boleh ke parti ini, boleh ke parti ini. Tanpa mengambil mandat rakyat. Namun di negara ini, pengkhianatan terhadap kepercayaan yang dilakukan oleh ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri tidak dikategorikan sebagai rasuah. Walaupun kita nampak dengan jelas mereka mendapat manfaat atas perbuatan tersebut menerusi pangkat yang diperolehi sebagai menteri atau apa-apa jawatan lain dalam kerajaan. Sekarang ia dilakukan oleh Perikatan Nasional. Apa yang boleh menghalang ia dilakukan oleh pihak lain di masa akan datang jika tiada undang-undang yang menghalang pengkhianatan ini. Perbuatan ini jika dibiarkan berterusan akan memalukan Malaysia yang mahu menjadi negara maju pada tahun 2025. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatihah Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.